Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin ghairaka. Alhamdulillah, kita sambung lagi pembacaan kitab Mishkatul Masabih, dan kita sekarang ni berada dalam bab taharah. Kalau buku hijau ni muka surat 26, iaitu Nabi SAW akan mengenali umatnya dengan kesan wudu yang ada pada mereka. Muka surat 26, Nabi SAW akan mengenali umatnya dengan kesan wudu yang ada pada mereka. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. Terjemah dia, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi perkuburan lalu bersabda: Assalamualaikum perkampungan orang mukmin. Sesungguhnya kami akan menyusul kamu insya-Allah. Aku suka bahawa kita dapat melihat saudara kita. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, tidakkah kami ini saudara tuan ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua adalah sahabatku dan saudaraku ialah mereka yang masih belum datang. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana tuan mengenal umat tuan yang masih belum ada ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi tahulah kepadaku jika seorang lelaki mempunyai kuda yang dahinya putih dan keempat kakinya bertumpuk putih, di tengah-tengah kuda yang hitam berkilat, adakah dia dapat mengenali kudanya? Sahabat radhiyallahu anhu berkata, bahkan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka itu akan datang dalam keadaan putih anggota wuduknya dan aku akan mendahului mereka di telaga Kautsar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi secara kesimpulannya dari hadis ini memberi memberitahu kepada kita kelebihan wudu. Kelebihan wudu yang mana kita dah tahu dan kita pernah sebut sebelum ni juga, iaitu kesan wudu ni akan wudu ni akan memberi kesan apabila di akhirat nanti, ia akan memberi kesan pada anggota-anggota dia, ataupun di dalam lafaz bahasa Arab dipanggil qurun muhajjalin. Kesan wudu ni akan bercahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umat dia di kalangan umat-umat dalam umat-umat terdahulu, di antara umat-umat yang
dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara Nabi SAW nak mengenali umat dia adalah dengan kesal wudu ini. Jadi inilah kelebihan wudu. Jadi hari ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedikit pengenalan lah berkenaan dengan Abu Hurairah. Mungkin ramai yang dah kenal, nak sahabat yang paling famous ataupun paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni merupakan sahabat yang terkenal dengan nama kunyah dia. Abu Hurairah itu bukan nama sebenar dia, sebagaimana yang kita tahu, itu bukan nama dia, itu adalah kunyah dia. Kunyah ataupun macam gelar nama panggil Abu Hurairah. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan nama sebenar dia. Dan bahkan ada yang bagi tahu perbezaan pendapat ulama yang berlaku ataupun yang timbul berkenaan dengan nama Abu Hurairah ni lebih banyak daripada nama-nama yang lain. Nama lain ada juga yang berbeza, tapi nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, nama perbezaan yang berlaku berkenaan dengan nama dia ni lebih banyak daripada orang lain. Yang paling masyhur di zaman jahiliyah adalah Abdul Syams, Abdul Amr. Itu yang di zaman jahiliyah. Adapun di zaman Islam, selepas dia memeluk Islam, perbezaan pendapat, ada kata Abdul Rahman, ada kata Abdullah. Ada kata Abdul Rahman, ada kata Abdullah. Dia ni daripada Dausi. Sama dengan Tufail Ad-Dausi. Yang Nabi SAW doa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum-kaum Daus, kabilah Daus, dan datangkanlah mereka. Jadi Al-Hakim Abu Ahmad berkata, yang paling sahih pada pendapat kami berkenaan dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi mengikut Al-Hakim ni, yang paling sahih adalah Abdurrahman. Abu Hurairah ni seorang yang kunyah dia lebih masyhur daripada nama sebenar dia, menyebabkan siapa orang ramai-ramai tak, kita sendirilah kalau tak ngaji tak tahu nama sebenar dia Abu Hurairah ni. Tak. Jadi dia ni orang yang sahih dan masyhur dengan nama kunyah dia, nama panggilan dia. Seolah-olah tidak bernama, seolah-olah tak ada nama dah. Panggil Abu Hurairah, panggil Abu Hurairah, seolah-olah tidak nama. Tak. Setengah-setengah orang tu dak panggil Kak Long, siapa kau saing-saing pun panggil Kak Long, siapa tak tahu nama gapo. Tak kenal siapa dia tu Kak Long, tanya nama gapo tak tahu. Kenal dengan Kak Long. Kalau di UU panggil Syekh gimana Syekh? Tanya habis ngaji semester, kenal tak dia? Tak kenal nama. Panggil gapo? Syekh. Jadi pakai dengan gitu. Jadi sahabat pun berlaku juga. Panggil Abu Hurairah. Siapa ulama berselisih pendapat mana nama sebenar dia. Jadi dia memeluk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni memeluk Islam pada tahun berlakunya Khaybar. Pada tahun berlakunya Khaybar, dia memeluk Islam. Mengikut rekod, dia menyaksikan perang Khaybar itulah. Dia menyaksikan perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni digolong ke dalam golongan Ashabul Uluf. Ashabul Uluf ni dalam hadis adalah sahabat yang meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis. Jadi Abu Hurairah yang paling berada di tangga paling atas, yang meriwayatkan sebanyak 5374 lah. 5374, 5374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 2286, dan seterusnya Aisyah, dan seterusnya Ibn Abbas, lepas tu Jabir bin Abdullah, lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka semua ni dipanggil Ashabul Uluf kerana mereka meriwayatkan hadis lebih daripada 1000. Ashabul Uluf.
Uluf jamak kepada alf. Alfun uluf. Alif lam waw fa. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni meninggal di Madinah pada umur 78. Dan perbezaan pendapat lah meninggal pada tahun mana. Ada yang kata 57 Hijrah, ada kata 58 dan ada kata 59 Hijrah. Jadi itu sedikit pengenalan berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga ada kisah lah, ataupun Abu Hurairah ni kita kenal dengan Ashabus Suffah. Dia duduk sekali dengan golongan Suffah yang duduk di masjid Nabi, nak fokus diri dia untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu dan makan tu hanya bergantung kepada apa yang orang bawa, apa yang orang bagi. Ada, tak ada, tak ada. Ada, tak ada, tak ada. Jadi itulah beza penuntut ilmu hari ni dengan zaman dulu, nak zaman Nabi awal, zaman awal Islam dulu. Makan tu tawakal. Ada, tak ada kat ikat perut. Ada disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah pernah ikat perut dia. Ikat perut dia kerana lapar. Dan siapa ke dia pernah buat tanya sahabat Nabi satu soalan berkenaan dengan ayat Quran dan tafsir dia. Jadi disebabkan dulu adat dia, bila orang bertanya berkenaan dengan ilmu, dia suka dan untuk menjelaskan tu dia bawa pergi rumah dulu, pergi makan, barulah berbincang berkenaan dengan ayat tadi, soalan tu. Jadi Abu Hurairah ni pernah lah dia buat, disebabkan terlalu lapar, dia buat lolok nak tanya, sedangkan ayat tu dia tahu dia ada dah ilmu berkenaan dengan ayat tu. Jadi dia buat tanya, buat ada soalan, dia tanya. Jadi orang yang pertama lalu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila tanya, dia jawab situ lalu, tak ajak pergi rumah. Jadi tak siapa maksud. Bila selesai Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi, dia pun duduk lagi, tunggu lagi orang mari. Allah Subhanahu taala bawa Umar radhiyallahu anhu. Dan dia buat benda yang sama, dia tanya soalan yang mana dia dah tahu jawapan dia, tapi hanya disebabkan tekanan hidup yang lapar, dia tanya. Dan perkara sama berlaku. Jawab soalan situ lalu, lepas tu berlalu. Jadi tidak dapat apa yang dia nak. Tiba-tiba orang yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi SAW mari, dan Nabi tahu, Nabi faham. Dia bukanlah nak tanya sangat, dia tahu dah ilmu, tapi disebabkan lapar, jadi Nabi ajak pergi rumah. Al-Hik, Nabi kata, join, mari ikut aku. Dia apabila dia ikut, adalah kat rumah tu, pendek cerita, satu bekas susu. Jadi apabila ada susu tu, Nabi tanya siapa dia bagi, atau ada orang bagi hadiah. Dan Nabi pun bagi tahu Abu Hurairah, pergi panggil semua Ashabul Suffah. Satu bekas susu dipanggil semua. Jadi dari hati dia ni balah nak sebekas susu nak panggil semua Ashabus Suffah. Tapi disebabkan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ikut tanpa berkata apa-apa. Dan dia tahu apabila dia menjadi orang yang menjemput tetamu, maka dialah yang akan beri minum kepada mereka, dan orang yang memberi minum ni orang yang terakhir akan minum. Dia beri minum, dialah orang yang terakhir akan beri minum. Jadi berapa sangat yang akan tinggal. Tapi disebabkan ketaatan kepada Nabi, dia ikut, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mukjizat untuk berlaku. Alhamdulillah semua orang boleh minum sampai hilang dahaga, dan akhir sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu minum. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu minum, dia pun bagi balik kepada Nabi. Nabi kata minum lagi. Sampai dia kata tak ada jalan dah nak masuk, penuh nak dengan susu. Barulah Nabi SAW minum. Jadi kesusahan menuntut ilmu ni, kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tak ada. Dan mereka sabar dan mereka sempurnakan tanggungjawab ilmu, menyampaikan ilmu, sabar ikut Nabi. Begitulah kita kena ambil contoh penuntut ilmu, kena sabar, susah sikit tak. Susah setara mana sangat tak.
Kita kata tak, kadang-kadang kena bangun awal tu lah kita, kena bangun awal, kena baca lebih sikit. Tak. Lepas tu kadang-kadang kena gotong royong, tu lah. Orang zaman dulu tak ada makan ni. Panah lagi tak. Tak ada makan ni, kena ikat perut dengan batu. Jadi kita perlu ambil iktibar lah. Daripada sini juga kita dapat tahu pengorbanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk kita. Tak. Kerana dia lah. Tak. Kerana dia yang meriwayatkan hadis, kita dapat tahu. Tak. Hadis berkenaan dengan wuduk dan macam-macam bab lagi tak yang dia riwayat. Tak. Kita terhutang budi dengan sahabat. Kita terhutang budi dengan sahabat, dan sebagaimana yang kita bagi tahu dah, kita kena letak sahabat pada level yang lain, bukan dengan sama dengan orang lain. Bukan sama dengan orang ramai-ramai tokoh-tokoh yang lain. Maka sahabat ni kita terhutang budi dia dalam bab akhirat kita. Dalam bab akhirat kita, jadi kita kena hormat dan kita kena jaga adab dengan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Jadi sini Nabi SAW telah pergi ke kubur, dan dalam buku ni kata mungkin kubur Baqi' dan juga boleh jadi kubur-kubur lain, boleh jadi kubur yang lain. Jadi sini assalamualaikum dar qaumin mukmin. Dar, perkataan dar tu menunjuk, memberi maksud sini adalah orang jemaah orang mukmin, grup orang mukmin. Dar ni boleh jadi juga rumah, dar boleh jadi juga negara. Tapi di sini maksud dar ni adalah jemaah orang mukmin. Sebab tu dia kata assalamualaikum perkampungan orang mukmin. Lepas tu apabila kita menziarahi kubur, inilah yang kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca dak. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi inilah yang kita baca. Yang kita baca apabila kita menziarahi kubur. Dan di sini timbul persoalan. Penulis timbul persoalan, iskal dia kata, kenapa kita sebut insya-Allah? Tak. Sedangkan mati tu pasti. Mati ni pasti, kenapa kita kata insya-Allah? Tak. Terjemah yang tadi dia kata apa? Terjemah dia kata sesungguhnya kami akan menyusul kamu insya-Allah. Kami akan menyusul kamu insya-Allah. Tak. Seolah-olah macam tak pasti tak sama ada kita menyusul ataupun tak. Tapi sebenarnya mati ni pasti. Jadi soalan dia, kenapa guna insya-Allah tu? Jawabnya ialah insya-Allah itu diucapkan atas 3 maksud, dia kata. 3 maksud. Yang pertama dia bagi untuk ta'liq. Yang kedua untuk tahsinul kalam, dan yang ketiga untuk mengambil berkat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia bagi tahu, yang dimaksudkan dalam hadis ialah makna yang kedua atau ketiga, bukan yang pertama. Maknanya adalah bila sebut insya-Allah ni untuk kita panggil tahsinul kalam. Tahsinul kalam ni nak beri tahsin ni macam memperelokkan kalam kita, memperelokkan kalam kita. Atau yang ketiga dia kata nak mengambil berkat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'liq. Yang pertama tu ta'liq, ada dalam buku muka surat 27 tu. Boleh salin situ lah. Jadi kenapa Nabi sebut aku berharap tak? Nabi kata wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kenapa kami sebut Nabi kata aku suka bahawa kita dapat melihat saudara kita. Jadi penulis bagi tahu apabila melihat orang mati ni, Nabi SAW teringat kepada orang yang belum datang lagi. Apabila Nabi bagi tahu gitu, sahabat pun seolah-olah macam tertanya sebab Nabi kata aku suka bahawa kita dapat melihat saudara kita. Nabi, jadi sahabat faham bahawasanya mereka lah saudara tu. Tak? Sebab tu dia tanya. Sebab tu mereka tanya, tidakkah kami ini saudara Tuhan ya Rasulullah? Tak? Sebab Nabi bagi tahu
aku suka bahawa kita dapat melihat saudara kita. Jadi dia sahabat timbul persoalan, adakah orang lain yang dimaksudkan tak dengan saudara tu? Bukankah kami ni saudara? Tak. Jadi Nabi bagi tahu, kamu ni sahabat kamu ni sahabat ashabi. Adapun saudara ni, saudara kami, saudara kita adalah mereka yang belum datang lagi. Daripada situlah timbul persoalan, macam mana nak kenal orang yang belum kita lihat lagi? Orang yang belum kita lihat lagi. Jadi Nabi bagi tahu cara untuk kenal umat dia, walaupun dia tidak tengok lagi umat tu, adalah melalui melalui kesel-kesel wudu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak suruh Nabi kenal, kita kena ikut Nabi. Salah satu cara ikut Nabi adalah semaya dan berwudu. Sebagaimana kita tahu wudu ni syarat untuk semaya, dan tidak ada solat yang diterima tanpa wudu. Dan jadi daripada situlah jawapan Nabi akan kenal umat dia dengan kesel-kesel wudu. Jadi perumpamaan yang Nabi beri ialah kuda. Ada kuda tu hitam semua, dan ada kuda putih di dahi dan putih di kaki semua. Jadi Nabi melemparkan persoalan kepada sahabat, kalau seseorang itu ada kuda putih di kalangan kuda hitam, tidakkah dia boleh cam kuda dia? Sahabat pun jawab betul, boleh cek. Jadi begitulah Nabi SAW akan tahu dan kenal umat dia melalui kesal-kesal wudu. Dan dalam hadis ni Nabi sebut wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku akan mendahului mereka di telaga Kausar. Jadi penulis juga memberi penerangan ataupun penjelasan berkenaan dengan perkataan farad. Jadi situ dia bagi tahu farad ni apabila orang Arab zaman dulu dia nak travel, dia nak pergi ke satu tempat, dia akan buat grup pertama ni dia akan pergi dulu, dan grup utama ni akan jalan ke dia. Kemudian jadi grup yang pertama ni apabila dia pergi ke depan, dia akan tengok tempat mana yang sesuai untuk berhenti tak. Kalau kita lah ni RNR mana nak berhenti tak. Jadi orang grup pertama ni lah yang akan memainkan peranan. Tengok kawasan-kawasan yang ada air, kawasan-kawasan yang sesuai untuk berhenti, kawasan-kawasan yang sesuai untuk berehat. Jadi grup pertama ni dikenali sebagai faratun. Dia orang lah akan pergi terdahulu. Jadi Nabi SAW sini bagi tahu wa ana faratuhum, aku ni farat mereka, orang yang akan pergi dahulu ke haud. Dan mereka akan mari kemudian. Jadi itu makna farad. Kalau terjemah itu adalah mendahului, dia kata aku akan mendahului mereka. Tapi sebenarnya maksud dia kalau dari segi bahasa kan satu grup manusia yang akan berjalan terlebih dahulu daripada grup utama. Dia akan tengok tempat-tempat yang sesuai untuk berhenti, dan mereka akan berhenti situ. Apabila grup utama tadi sampai situ, dia akan bagi tahu sini tempat sesuai sebab sini ada air, sini ada gini-gini. Itulah farad. Jadi di sini dan melalui hadis ni juga kita dapat tengok atau dapat tahu bahawasanya Nabi SAW ni selalu memikirkan umat dia. Walaupun Nabi SAW tak jumpa lagi dengan kita ni belum lagi dilahirkan ke dunia ni, tapi Nabi SAW mikir dah pasal kita. Nabi SAW fikir dah, alangkah baiknya aku suka kalau aku boleh bertemu dengan saudara kita. Kita semualah yang belum lagi dilahirkan, tapi Nabi SAW fikir dah berkenaan dengan kita. Jadi itulah kita perlu ambil iktibar, dan kita juga kena fikir kepada Nabi SAW berkenaan dengan Nabi SAW. Kita cuba hidupkan sunnah Nabi SAW sikit demi sedikit, mastata'na, agak mana yang kita mampu kita hidupkan sikit-sikit pada sunnah Nabi. Sebab lagu ni lah cara kita nak mengekalkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita yang belajar ni tidak amal, jadi orang yang tak belajar lagilah tak tahu.
Kadang-kadang benda yang kita belajar tu dengan hanya beramal, jadi orang tanya, jadi orang tu pula dapat tahu. Jadi alhamdulillah lah kita ada kesempatan untuk belajar, dan kita tinggal lagi lah untuk beramal, barulah orang tahu, dan barulah sunnah tu dapat dizahirkan lah dari bentuk amal. Jadi sebagaimana Nabi fikirkan kita, kita pun nak fikirlah bagaimana nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya muka surat 29, iaitu Nabi SAW ialah orang yang pertama akan sujud dan memberi syafaat kubra. Nabi SAW ialah orang yang pertama akan sujud dan memberi syafaat kubra. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'dhanu lahu bis-sujud yaum al-qiyamah wa ana awwalu man yu'dhanu lahu an yarfa'a ra'sahu fa anzuru ila bayna yadi fa'arifu ummati min bainil umam wa min khalfi mithlu dhalik wa an yamini mithlu dhalik wa an shimali mithlu dhalik. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah kaifa ta'rifu ummatak min bainil umam fima baina nuhin ila ummatik? Qal hum ghurrun muhajjalun min atharil wudu laysa ahadun kadhalika ghayrahum wa a'rifuhum annahum yu'tawna kutubahum bi aymanihim wa a'rifuhum yas'a baina aydihim dhurriyyatahum. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ialah orang yang pertama akan diizinkan untuk sujud pada hari kiamat, dan aku ialah orang yang pertama diizinkan untuk mengangkat kepalanya, lalu aku akan melihat apa yang ada di hadapanku, maka aku akan mengenali umatku daripada umat-umat yang lain. Begitu juga di belakangku, di kananku dan di kiriku. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, bagaimana Tuhan dapat mengenali umat Tuhan daripada umat-umat yang lain, daripada umat Nabi Nuh alaihi salam sehingga umat Tuhan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu bercahaya muka, tangan dan kaki mereka kesan daripada wuduk mereka. Tidak ada seorang pun sedemikian selain daripada mereka. Aku mengenali mereka dengan sebab mereka diberi kitab-kitab mereka di tangan kanan mereka, dan zuriat mereka akan berjalan di hadapan mereka. Ini juga hadis berkenaan dengan kelebihan wuduk. Nabi SAW kenal kita melalui kesai-kesai wuduk. Cuma tambahan yang lain, dia kata Nabi SAW adalah orang pertama yang diberi izin oleh Allah SWT untuk sujud. Jadi penulis beritahu hari kiamat ni hanya orang yang dibenarkan oleh Allah SWT untuk bersujud, mereka lah orang yang boleh bersujud. Begitu juga di dunia sebenarnya. Begitu juga di dunia, apabila kita melakukan apa-apa amalan, kadang-kadang kita berasa kita yang mempunyai kontrol terhadap diri kita untuk buat amalan. Tak, kita mempunyai kontrol untuk diri kita untuk buat amalan. Tak. Dan sebenarnya, hakikat sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri izin, ataupun kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Tak, macam kita mari belajar, kita mari masjid ke, kita pergi ke kuliah-kuliah ke, sebenarnya itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak kita. Secara hakikatnya lah, kita perlu sedar bahawa kalau dengan kudrat kita, kalau dengan kemampuan kita tak dapat mari. La haula wala quwwata illa billah. Nak buat kebaikan ataupun nak meninggalkan kejahatan, hanya kekuatan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau di sana, maksudnya di madrasah hamba dulu, banyak kali malana ulang, tak, malana pesan kamu ni kena bersyukur. Sebab apa? Sebab kamu mari belajar sini, tidak kira lah Allah Subhanahu Wa Taala mak ayah kamu paksa, ataupun kamu mari secara tiba-tiba tak, lepas tu buat keputusan untuk belajar, ataupun memang kamu usaha sendiri untuk belajar, mari ke madrasah ni tak. Tapi semua tu adalah pilihan Allah. Sama ada visa ke tak ada visa, ada duit ke tak ada duit, bila kamu duduk dalam madrasah ni dah, maknanya tu kamu pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena jaga adab-adab kamu semua, sehinggalah
Allah SWT tamat ke pengajian kamu. Kena jaga adab. Biarlah mula-mula tu kita kata mak kita paksa ke apa semua. Tapi bila dah sampai sini tu, itulah pilihan Allah. Allah pilih kamu untuk masuk madrasah, tak? Jadi kamu kena hargai siapalah kamu habis belajar. Kena jaga adab-adab. Jadi sentiasa Maulana bagi tahu. Bukan dengan kedrak kita, bukan dengan pilihan kita. Itu adalah pilihan Allah. Hadirin-hadirat, pelajar-pelajar, mari kuliah. Berapa ramai orang yang ada masa, berapa ramai orang yang ada duit, tapi tak sampai di kuliah, tak sampai di bilik kuliah, tak kelas-kelas pengajian umum, gilai, tak bercuti lah mana lah. Sebab itu bukan pilihan Allah. Jadi kita kena bersyukur pilihan Allah, dan kita kena sentiasa doa lah supaya Allah SWT terus pilih kita untuk ke majlis ilmu ni. Seterusnya, kenapa tidak disebut Nabi Adam? Kenapa tidak disebut Nabi Adam? Sahabat bagi tahu apa? Bagi tahu, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam fima baina nuhin ila ummati. Bagaimana kamu nak kenal umat kamu dalam kalangan umat-umat terdahulu di antara umat Nuh dan sehingga umat kamu. Tak ramai manusia di hari akhirat tu, tapi yang sahabat sebut bermula daripada Nabi Nuh. Kenapa tak sebut Nabi Adam? Persoalan dia. Dia kata ada dua jawapan. Pertama, umat zaman Nabi Adam alaihi salam semuanya beriman. Dan yang Nabi Nuh alaihi salam ialah nabi yang pertama diutuskan kepada kaumnya yang musyrik. Jadi Nabi Adam alaihi salam ni dia orang semua beriman. Jadi nabi ada yang kata nabi yang pertama diutuskan ni adalah Nabi Nuh untuk dakwah dan untuk sampaikan risalah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Jawapan kedua, Abu Bashar awal ialah Nabi Adam AS dan Abu Bashar thani ialah Nabi Nuh AS. Abu Bashar ni panggil ayah kepada manusia. Jadi yang kita tahu pertama tu Nabi Adam AS lah. Daripada dia lah semua zuriat tu keluar. Tapi Nabi Nuh AS juga dikenali sebagai Abu Bashar. Sebab apa? Sebab pada zaman dia AS orang kafir dibinasakan, dan hanyalah orang yang beriman saja tinggal. Hanya orang yang beriman saja tinggal. Jadi daripada situ orang panggil dia juga, ulama-ulama panggil dia juga Abu Bashar. Abu Bashar nak disebabkan semua orang dibinasakan, tinggal orang yang beriman saja. Dan sebagaimana yang lain tu, yang selebihnya tu adalah berkenaan dengan kesal-kesal wudu. Daripada wudu di akhirat seksa, kesal wudu akan bersinar, akan bercahaya, ataupun disebut oleh bahasa Arab ghurm muhajjalin. Daripada situ Nabi SAW akan kena umat dia. Jadi yang seterusnya kita masuk pada bab yang baru, iaitu bab ma yujibul wudu. Apa yang mewajibkan wudu? Apa yang mewajibkan wudu? Al-faslul awal, pasal yang pertama. Tajuk yang diberikan oleh penulis adalah solat tidak akan diterima tanpa wudu. Solat tidak akan diterima tanpa wudu. Bagaimana yang kita bagi tahu, kita baca ada hadis dalam bab sebelum ni, iaitulah miftahus salati at-tuhuru. Miftahus salati at-tuhuru. Kunci kepada solat ni ialah bersuci, wudu. Jadi ni adalah hadis yang lain yang memberikan penekannya berkenaan dengan wudu, dan solat itu tidak akan diterima melainkan seseorang itu berwudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sehinggalah dia berwudu. Solat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sehinggalah dia berwudu. Alhamdulillah semua kita maklum, orang yang berhadas sehingga dia ambil wudu, sekiranya dia tidak ambil wudu, maka dia tidak boleh menunaikan solat, dan solat dia tidak akan diterimalah. Hanya selepas dia ambil wudu barulah solat dia akan diterima. Penerangan.
Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelbagai asbab apabila didapati sebab itu maka kefaduan itu berlaku. Jadi di sini dia nak bagi tahulah sebab wuduk tu jadi wajib. Dan dia bagi tahu yang sebenarnya yang mewajibkan wuduk tu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebab-sebab lain-lain itu dia panggil sebab majazi. Bukan hakiki. Yang hakiki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewajibkan. Tidak ada benda lain yang boleh mewajibkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini panggil majaz, secara majaz saja mengatakan bahawasanya untuk bersolat, orang yang berkeinginan untuk solat tu dia perlu berwuduk. Niat dia untuk bersolat tu mewajibkan dia untuk berwuduk sekiranya dia dalam keadaan berhadas. Macam mana dia bagi tahu? Sebagaimana yang dia bagi tahu, apabila seorang itu berhadas dan dia ingin untuk menunaikan solat, maka ketika itulah wajib wuduk. Ketika itulah wajib wuduk. Dalam keadaan berhadas, dia ada niat untuk bersolat, maka ketika itu wajib berwuduk. Sebahagian berpendapat hadas itu sendiri mewajibkan wuduk, bukannya iradah tersebut. Jadi setengah berpendapat hadas tu, apabila berhadas tu dia keluar hadas, ada kecil, jadi waktulah wajib wuduk. Setengah berpendapat bukannya iradah. Iradah tu maknanya keinginan dia untuk melakukan solat. Bukan itu. Itu pendapat yang lain. Jadi itulah perbezaan ulama ada berbeza pendapat berkenaan dengan apa yang mewajibkan wuduk. Jadi ada yang kata keinginan untuk untuk menunaikan solat tu. Keinginan untuk menunaikan solat. Ada yang kata hadas tu. Apabila berhadas, maka saat itulah wajib untuk berwuduk. Solat seseorang yang di bawah tu, kefaduan wuduk ialah di Mekah sebelum hijrah bersama dengan kefaduan solat 5 waktu seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi SAW bersolat ketika di Mekah lagi. Ketika di Mekah lagi. Jadi situlah sekali dengan kefaduan solat, wuduk difadukan di Mekah. Solat seseorang tidak akan diterima selagi dia tidak ada wuduk. Bagaimana yang dimaklumkan ataupun kita faham daripada terjemahan hadis tadi, tidak ada solat yang akan diterima oleh siapa pun selagi dia tidak berwuduk. Solat tidak akan diterima selagi tidak berwuduk. Maknanya apabila batalnya wuduk seseorang, maka selagi mana dia tidak berwuduk, solatnya tidak akan diterima. Tengah-tengah duduk semayat, batal wuduk dah. Jadi dia tak boleh teruskan, dia kena ambil wuduk barulah solat dia diterima. Tak. Dia kena berwuduk, jangan teruskan. Berwuduk ialah syarat untuk diterimanya solat. Berwuduk ialah syarat untuk diterimanya solat. Dan penulis bawa satu perbincangan berkenaan yang berkaitan dengan wuduk ni lah. Masalah ini dikenali sebagai faqidut tahurain. Faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, iaitu air dan tanah. Jadi dia bawa perbincangan ni apabila orang dalam keadaan situasi tidak ada air dan tidak ada tanah. Kita nak bagi contoh pun susah kan? Duduk mana kan? Mungkin dalam kapal angkasa kan? Tak. Tapi lah ni boleh bawa belakang air ke apa kan? Tapi apa-apa situasilah yang menyebabkan orang itu dalam keadaan tidak ada air dan tidak ada tanah. Tidak ada air dan tidak ada tanah. Jadi perbincangan ulama. Dia panggil faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat bersuci, air dengan tanah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i yang disebut di sini, orang dalam keadaan begini, dia hendaklah menunaikan solat secara adab, secara tunai, dan perlu mengqadanya semula. Dalam waktu tu dia semayat dan bila dapat kembali alat untuk bersuci itu, dia kena qada balik. Itu mazhab Syafi'i, dan dia bagi tahu sebab dia adalah kerana menghormati waktu. Solat hormat waktu.
Jadi ini jugalah yang disebut dalam apa? Orang yang naik kapal terbang tu kan. Antara sebabnya dia bagi tahu walaupun nak ambil air semaya payah ke ataupun nak duduk diri tak boleh ke, macam-macam dia beritahu kena semaya juga. Kena semaya juga hormat waktu. Tapi bila sampai, bila mendarat kena qada balik disebabkan apa dia? Kita menunaikan solat tadi tidak dengan syarat yang penuh tak. Macam tidak menghadap kiblat. Itu antara sebab dia. Mazhab Hanafi, bagi orang yang dalam situasi begini, ada perselisihan pendapat di antara imam mazhab atau panggil ulama dalam mazhab Hanafi sendiri, antara Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Abu Yusuf, pelajar dia, anak murid dia, Imam Abu Yusuf rahimahullah. Imam Abu Hanifah berpendapat faqidut tahuraini, orang yang dalam situasi begini, tidak ada alat bersuci, tanah ataupun air, apa yang dia perlu buat? Dia tidak perlu menunaikan solat secara adat, tetapi perlu mengqadanya semula. Dalam waktu tadi, contoh kata ada Zuhur, dia tak ada alat tu, air ataupun tanah. Tapi apabila dia dah jumpa dan solat tu dah berlalu, dia kena qada balik. Dalam waktu tadi dia tak perlu semaya. Adapun mazhab Syafi'i tadi kena semaya, dah kena qada balik. Mazhab Hanafi dia kata tak perlu semaya, tidak perlu semaya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi juga, dia kata orang yang dalam situasi tersebut perlu menyamakan dirinya dengan orang yang bersolat. Perlu menyamakan diri dia dengan orang yang bersolat dan melakukan rukun-rukun solat seperti rukuk, sujud. Kemudian mengqada solatnya semula. Dia kena menyamakan. Kita kata lebih kurang mazhab Syafi'i lah. Nak kena semaya juga, nak kena buat macam orang semaya buat, tapi dia kena qada balik. Sebagaimana mazhab Syafi'i tadi kena qada balik, dan dalam waktu tadi kena menyamakan diri dia dengan orang yang semaya. Dia sebut sini tasyabbuh bil musalli, kena menyamakan diri dia dengan orang yang bersolat. Ianya sama seperti keadaan seorang wanita yang berada dalam keadaan haid, kemudian dia menjadi suci sebelum berakhirnya waktu. Dia menjadi suci sebelum berakhirnya waktu. Berpuasa. Dia menjadi suci sebelum berakhirnya waktu berpuasa. Perempuan itu wajib menahan dirinya daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini situasi yang diberi dalam hukum yang sama. Dia kata orang perempuan yang suci daripada hadas besar dia, sebelum waktu berbuka, nak puasa, tiba-tiba pukul ni kotor dia berhenti, darah dia berhenti. Jadi bagi dia ni, dia kena buat sama macam orang puasa, iaitu menahan diri daripada makan dan minum. Dia tak boleh makan dan minum, dan tapi dia kena qada juga, dia kena qada. Keadaan itu dipanggil tasyabuh bis-shaim. Dalam bab puasa ni dipanggil menyerupakan diri dia dengan orang yang berpuasa, tak menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adapun bab solat tadi, dia kena menyamakan diri dia dengan orang yang bersolat. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki, orang yang dalam situasi ini, faqidut tahura ini, tidak perlu menunaikan solat sama ada secara adat ataupun qada. Tidak perlu. Ini kena minta pencerahan daripada orang mazhab Maliki lah. Apa yang dimaksudkan, tak ada adat, tak ada qada ni, tak kena semaya langsung kau lagu mana, tak? Kalau secara zahirnya ginilah. Waktu, dalam waktu tu pun tak perlu, qada pun tak perlu, tak? Jadi kita kena minta orang yang belajar mazhab Maliki ataupun orang Maliki sendirilah kena memberi penjelasan ni. Mazhab Hambali dia kata solat ditunaikan juga dalam waktu walaupun tanpa wuduk dan tidak perlu diqada. Ada orang ambil pendapat ni lah apabila naik kapal terbang, dah dalam keadaan darurat ke, dia ambil pendapat ni, dia kata semaya dalam keadaan macam mana pun dan tidak perlu qada. Bagi orang yang ambil pendapat ni, dia ambil ni lah dan dia tak qada lah. Bagi orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia buat waktu tu dan juga dia qada. Jadi inilah perbezaan pendapat. Bila orang tu tidak ada dua alat bersuci, iaitu tanah dengan air.
Mazhab Syafi'i, waktu solat tadi kena solat, dan selepas tu pula dia kena qada balik. Ada pun mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah kata waktu solat tu tidak perlu solat, tapi bila dah tapi dia kena qada. Waktu tadi dia tak perlu solat sebab tak ada, tapi bila dah ada dia kena qada balik. Abu Yusuf murid dia rahimahullah kata dia kena tashabbuh bil musalli, kena membuat ada seumpama orang solat, dia kena qada balik. Mazhab Maliki tak perlu semaya langsung. Jadi kita tak komen gapalah, kita tak kata sedapnya ke tak. Kena tanya dulu orang mazhab Maliki. Dah mazhab Hambali semayalah. Semaya dan tak perlu qada. Tak perlu qada. Jadi hadis yang kita baca ni, dia kata menjadi dalil bagi a'immah yang mengatakan tidak perlu menunaikan solat secara adat. Tidak perlu menunaikan solat secara adat, itulah dalil waktu tadi, tidak perlu. Ini dalil dia. Hatta yatawadda. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima solat. Jadi bila tidak diterima, tidak solatlah. Sini dia ada sebut qaid ittifaqi, dan dia beri penjelasan. Dia kata kan Nabi kata solat tidak akan diterima sehingga orang yang berhadas tidak akan diterima sehinggalah dia berwudu. Seolah-olah syarat dia wudu, maka solat akan diterima. Adakah keadaan lain kita tak ambil kira dan kita hanya ambil kira wuduk saja maka solat akan diterima? Dia kata apa? Adakah itu syarat semata-mata? Dia kata ini adalah qaid ittifaqi. Qaid ittifaqi ni kan? Maknanya bukan wuduk sahaja tetapi mandi juga yang menyebabkan solat tu boleh diterima. Apabila seseorang itu tidak ada wuduk dan berhadas besar, maka mandi sudah memadai untuk dia menjadi suci daripada hadas besar dan hadas kecil kedua-duanya sekali. Apabila mandi hadas besar ni, jadi orang itu akan menjadi suci dan tidak perlu berwuduk lagi dah. Jadi la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda tu bukanlah syarat-syarat, bukanlah itu sahaja. Sekiranya orang itu berhadas dan dia mandi hadas besar lah. Bila dia hadas besar, kalau dia tak wuduk pun dia boleh dah solat. Dan bagi dia hatta yatawadda ni bukanlah semata-mata. Jadi makna solat tu tidak diterima hanya dengan wuduk, tidak diaplikasikan untuk dia. Sebab dia kalau mandi pun dah boleh dah. Sebab dia kalau dia mandi pun dah boleh dah. Jika tiada air maka tayamum sudah memadai untuk kedua-duanya. Kalau tak ada air pula tayamum. Maksudnya disebut satu saja wasilah taharah, tetapi dimaksudkan kesemuanya. Walaupun dalam hadis ni Nabi hanya sebut solat tidak akan diterima bagi orang yang berhadas sehingga dia berwuduk. Walaupun hanya wuduk saja disebut, tapi sebenarnya benda lain juga diambil kira. Kalau orang yang berhadas besar, dia kena mandilah. Kalau orang yang tak ada air, tayamum lah. Jadi bukanlah hanya senyum wuduk sahaja. Hanya wuduk sahaja. Jadi kena faham semua. Dari segi tayamum kalau orang tak ada air, dan juga dari segi mandinya bagi orang yang berhadas besar. Jadi itulah maksudnya, bukan wuduk sahaja. Itulah perbincangan bagi masalah orang yang tidak ada dua alat bersuci. Jadi ana setakat tu saja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.